Salam sejahtera kawan-kawan. Saya Buen Raj Ganesh dari Penang Free School, Pulau Pinang. Hari ini saya akan bercakap tentang tips untuk menguasai subjek matematik. Sebenarnya subjek matematik merupakan subjek yang sangat mudah dipelajari dan juga amat menarik. Walau bagaimanapun, kebanyakan calon menganggap bahawa subjek ini adalah agak sukar dan tidak mudah untuk difahami. Mari kita lihat beberapa tips untuk menguasai mata pelajaran ini. Seperti yang saudara dan saudari boleh lihat pada skrin, kita boleh lihat bagaimana hendak menanam minat terhadap subjek matematik. Pertamanya, kita perlu mewujudkan minat. Sekiranya kita meminati sesuatu, tentunya kita akan banyak fokus terhadap perkara tersebut. Seterusnya, kita harus belajar matematik untuk ilmunya dan bukan sekadar untuk peperiksaan semata-mata. Semasa kita belajar untuk ilmu, terdapat unsur keseronokan dan kita tidak akan stres. Keadaan mental yang tenang akan membantu kita fokus dengan baik untuk meraih keputusan cemerlang. Sebagai pelajar, kita harus mengubah persepsi terhadap mata pelajaran matematik bahawa ianya boleh dibuat. Persepsi kita akan menentukan tindakan kita dan seterusnya menentukan kejayaan kita. Jika kita sentiasa mempunyai persepsi bahawa matematik itu susah, kita akan putus asa untuk mencuba. Jika kita putus asa, tiada peluang untuk kita berjaya. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh soalan yang menguji saudara dan saudari tentang asas algebra daripada topik-topik menengah rendah. Seperti yang saudara dan saudari boleh lihat, soalan ini merupakan soalan yang aras rendah. Kehendak soalan adalah untuk mengungkapkan luas segi 4 sama dalam sebutan X. Asas algebra yang dimaksudkan di sini adalah saudara dan saudari perlu memahami cara untuk membuat pengembangan ungkapan kuadratik untuk mendapatkan jawapan bagi luas. Seterusnya, saudara dan saudari perlu memahami sesuatu rumus yang diberikan, bukan menghafalnya. Saya pasti saudara dan saudari pernah lihat rumus ini dalam subjek matematik maupun subjek matematik tambahan. Rumus ini dipanggil rumus kuadratik. Walaupun rumus ini telah diberi dalam kertas peperiksaan saudara dan saudari, adalah penting untuk semua memahami komponen-komponen dalam rumus ini. Seperti yang kita boleh lihat, rumus ini terdiri daripada komponen negatif B bahagi dengan 2A, iaitu komponen persamaan paksi simetri. Selain itu, saudara dan saudari juga boleh melihat punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC yang merupakan kaedah pembezalaian untuk menentukan jenis-jenis punca bagi persamaan kuadratik. Seterusnya, saudara dan saudari perlu memahami konsep-konsep matematik secara mendalam dan mengaitkannya dengan situasi kehidupan seharian. Saya pasti saudara dan saudari pernah bermain permainan ini, iaitu roller coaster. Roller coaster menggunakan aplikasi pembezaan dan juga pemahaman ungkapan kuadratik. Seperti yang kita sedia tahu, roller coaster merupakan sebuah bentuk lengkung. Jadi cara untuk mereka bentuk roller coaster ini adalah dengan menggunakan aplikasi fungsi kecerunan untuk memastikan permainan ini selamat dimain oleh pelbagai jenis kategori umur. Seterusnya, kita perlu membuat latihan secara konsisten pada setiap hari untuk menguasai subjek matematik. Semakin banyak kita membuat latihan secara konsisten, semakin tertera apa yang kita belajar dalam minda kita. Di sini anda boleh melihat Forgetting Curve, ciptaan ahli psikologi Hermann Ebbinghaus. Graf ni menunjukkan semakin banyak sesuatu perkara diulang kaji, semakin sukar untuk ia dilupakan. Selain itu, saudara dan saudari haruslah mengenal pasti setiap kesilapan yang dilakukan dalam jalan kerja secara sendiri.
Contoh kita boleh lihat pada bahagian C soalan ini daripada topik matematik tingkatan 4 bab 7 yang berkaitan dengan graf gerakan. Seperti yang kita lihat pada bahagian C, calon telah menjawab soalan dengan betul akan tetapi tidak memberikan maklumat penuh tentang huraian gerakan zarah semasa laju seragam, iaitu calon lupa untuk mengatakan jarak yang dilalui serta masa yang diambil untuk melakukan pergerakan tersebut. Jadi, calon akan kehilangan markah. Seterusnya, kita haruslah mengetahui langkah kerja yang wajib ditunjukkan untuk mendapatkan markah maksimum. Soalan ini adalah daripada silibus matematik berkaitan dengan ungkapan kuadratik. Jadi, kita perlu memahami apa yang dimaksudkan oleh nilai A, P dan Q untuk menjawab soalan A. Untuk soalan B, kita perlulah membuat pengembangan ungkapan di A untuk mendapatkan jawapan. Bagi soalan C, kita perlu mengaplikasikan formula X sama dengan negatif B bahagi dengan 2A untuk mendapat persamaan paksi simetri. Manakala di D, kita perlu menggantikan jawapan di C dalam persamaan Fx untuk mendapatkan koordinat titik R. Jadi, saudara dan saudari boleh melihat langkah-langkah penting yang wajar ditunjukkan untuk mendapatkan markah maksimum bagi soalan ini. Seperti contoh yang ditanda dalam slide ini, markah K menunjukkan markah pengetahuan yang haruslah dikuasai oleh saudara dan saudari untuk mendapatkan markah maksimum. Manakala markah N adalah markah untuk jawapan yang betul. Jadi, setiap langkah kerja yang ditanda adalah wajib ditunjuk dalam skrip jawapan. Tambahan pula, saudara dan saudari haruslah memberikan tumpuan kepada topik-topik yang dikategorikan sebagai topik lemah kebanyakan calon SPM. Jadi kita boleh melihat di sini bahawa kebanyakan topik yang calon lemah sebenarnya datang daripada topik-topik menengah rendah. Kebanyakan calon tidak sedar bahawa topik-topik menengah rendah juga akan diuji dalam peperiksaan SPM bagi matematik. Jadi, antara topiknya yang boleh dikenal pasti adalah seperti matematik pengguna, trigonometri, kebarangkalian, bulatan, ketaksamaan linear dan pelbagai lagi. Sekarang, mari kita lihat pula tips belajar bagi saudara dan saudari. Sebelum saudara dan saudari mengetahui tips mempelajari sesuatu, adalah penting untuk mewujudkan daya motivasi yang tinggi dalam diri kerana semua pelajar cemerlang mempunyai daya motivasi yang sangat tinggi. Dalam kehidupan, daya motivasi yang tinggi mampu mengubah pemikiran dan seterusnya pencapaian saudara dan saudari dalam apa jua bidang. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk mewujudkan daya motivasi yang tinggi? Sebenarnya tiada cara untuk tiba-tiba mewujudkan semangat motivasi. Seminar dan program motivasi boleh mewujudkan semangat anda. Akan tetapi setelah beberapa ketika semangat itu beransur-ansur pudar. Bagaimanakah kita boleh kekalkan semangat motivasi kita? Gaya hidup dan amalan kita dari kecil lagi adalah pembentuk motivasi dalam diri kita. Rutin dan ritual yang kita amalkan dari kecil akan menjadi sebab penting kita berjaya dalam pelajaran, kerjaya dan kehidupan. Bagi diri saya, ibu bapa saya adalah sebab utama untuk motivasi dalam diri saya. Alam sekitar merupakan guru saya yang paling berharga. Sejak kecil, ibu bapa saya selalu membawa saya ke pantai, berkelah, taman botani, hiking, acara kebudayaan, pelbagai kaum dan agama, dan meluangkan banyak masa bersama-sama saya. Sentiasa belajar pelbagai perkara untuk menstimulasi minda anda, agar anda sentiasa cergas dan mempunyai sifat selalu bertanya. Jangan hanya menghadap gadget, keluar dan lakukan eksplorasi alam sekitar untuk minda yang cergas dan sihat. Berikut adalah beberapa tips belajar untuk SPM saudara dan saudari yang tidak lama lagi.
Antara tipsnya adalah untuk mula belajar secara konsisten dari awal lagi. Seperti yang kita tahu, konsistensi adalah amat penting untuk memastikan kejayaan kita. Bukannya kuantiti kerja yang kita buat pada satu-satu hari sahaja. Usaha yang konsisten sahaja akan menjamin kejayaan kita. Selain itu, pastikan tiada gangguan ketika kamu belajar. Gangguan boleh datang daripada pelbagai aspek. Contohnya gangguan gadget, gangguan dalam minda, gangguan di persekitaran rumah atau keadaan semasa belajar. Tambahan pula, belajar tidak hanya bermaksud membaca buku. Perbanyakan latihan, sebab latihanlah yang akan memberikan pendedahan kepada saudara dan saudari untuk menguasai subjek-subjek dalam SPM, terutamanya matematik dan matematik tambahan. Seterusnya, saudara dan saudari perlu memberi keutamaan kepada subjek yang semua menghadapi masalah. Subjek-subjek ini boleh terdiri daripada pelbagai subjek, bukan hanya matematik dan matematik tambahan, tetapi subjek yang lemah perlu diutamakan terlebih dahulu sebelum membuat ulang kaji untuk subjek-subjek yang lebih kuat. Seterusnya, kerja rumah yang diberikan di sekolah haruslah sentiasa disiapkan. Hal ini demikian kerana kerja rumah merupakan kaedah terbaik untuk saudara dan saudari membuat ulang kaji untuk peperiksaan SPM. Seterusnya, jangan kedekut ilmu. Berkongsi ilmu adalah kaedah yang sangat efektif untuk kita belajar daripada kesilapan kita. Janganlah kita selalu ingat menyimpan ilmu kepada diri kita adalah kaedah terbaik untuk menambah baik pengetahuan kita. Seterusnya, saudara dan saudari perlu menjaga kesihatan mental dan fizikal, terutamanya ketika saat-saat menghadapi peperiksaan besar seperti SPM. Hal ini demikian kerana belajar secara berlebihan akan menyebabkan minda saudara-saudari berasa letih untuk meneruskan peperangan ke arah peperiksaan. Tambahan pula, seterusnya, mari kita lihat senarai semak tentang diri saudara dan saudari. Adakah semua jujur dengan diri anda? Ini adalah senarai semak yang boleh saudara dan saudari menjawab ya atau tidak secara personal. Jadi saya akan memberikan sedikit masa untuk saudara dan saudari membaca pernyataan satu demi satu. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya berdoa agar kawan-kawan semua berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM dan STPM nanti. Terima kasih dari pihak saya.